Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid semua? Ustaz harap murid berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Baiklah, sebelum tu Ustaz minta murid like dan subscribe channel ini. Baiklah murid-murid, dalam video pembelajaran kita pada hari ini, Ustaz akan mengajar pendidikan Islam tahun 3, bidang sirah di bawah tajuk Nabi Muhammad SAW masyarakat Mekah. Okey. Dalam buku teks boleh muka surat 114. 114. Baiklah murid-murid, yang pertama saya nak terang tentang objektif kita. Okey, objektif pembelajaran. Di akhir pembelajaran, murid dapat mengenali apa dia berkenaan masyarakat Arab Jahiliyah. Yang kedua, murid-murid dapat mengetahui apa dia kepribadian Nabi Muhammad SAW sebelum menjadi Rasul. Yang ketiga, murid-murid dapat tahu kepribadian Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi penentangan masyarakat Mekah. Dan yang terakhir sekali, murid-murid dapat mengamalkan, dapat tahu dan mengamalkan apa dia akhlak Nabi SAW dalam kehidupan sendiri. Baiklah, murid-murid. Sebelum tu Ustaz nak kita mula masuk pelajaran kita, mari kita sama-sama tonton video yang Ustaz paparkan ini. في القرن السادس الميلادي والعالم يموج في الظلمات ولد محمد بن عبد الله في مكة. مكة الآن ملتقى القوافل والتجارة ومهد أصنام الآلهة التي يقدسها العرب. في الأشهر الحرم تؤجل القبائل نزاعاتها وتقبل وفودها آمنة يحمل كهنتها قرابينها لأوثان الآلهة حول الكعبة. الكعبة التي أقامها النبي إبراهيم مزارا للحجيج المؤمنين بالله الواحد تحتشد الآن ب360 وثنا بعدد القبائل العربية. كانت في قريش سيادة مكة، منهم بنو عبد الدار الأثرياء وكبار التجار يحتكرون سدانة الأوثان لتروج في أعيادها تجارتهم، ومنهم بنو هاشم جد محمد يؤثرون ضيافة الحجيج ما أقاموا في مكة. مولاي أمية. Baiklah murid-murid. Di dalam video yang Ustaz tunjuk tadi ialah bagaimana suasana keadaan masyarakat Mekah. Ini contoh, tak tunjuk secara betul, tapi inilah yang kita boleh bayangkan keadaan Mekah pada zaman Nabi Muhammad SAW. Okey, yang pertama ialah masyarakat Arab Jahiliyah. Okey, masyarakat Arab Jahiliyah zaman Nabi Muhammad masa tu tinggal di Mekah. Okey, Mekah kalau ikut sejarah diasaskan oleh Nabi Ismail dan ibu dia Siti Sarah, di mana Nabi Ibrahim meninggalkan mereka dan lepas tu berlaku keajaiban daripada Allah Subhanahu Wa Taala, keluarnya air Zam-Zam, dan lepas tu berjumpa dengan saudagar Yaman, datang situ bertemu dengan Ismail dan mak dia Siti Sarah, dan mulalah berkembanglah berkembanglah masyarakat Mekah di situ. Okey, baiklah. Sekarang yang kita pergi kepada masyarakat Mekah. Masyarakat Mekah
zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu masa mula lahir, asalnya daripada datuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada Fihir. Bernama Fihir. Kalau kita ikut salah silah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah, datuk dia, ayah dia, bin Abdul Muttalib, datuk dia, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, dan berakhir dah pada Fihr. Ataupun Fihr lah datuk asal dia yang digelar juga nama dia Quraisy. Fihr ni juga digelar Quraisy. Baiklah. Dalam masyarakat Mekah, Fihr ni dia beranak-ranak dan dia banyak pecah-pecahan. Bila dia pecah, maknanya daripada anak dia tu dia berkembang dan wujudlah banyak puak-puak dalam masyarakat Mekah. Baiklah, kita pergi yang pertama dulu. Okey. Masyarakat Arab ketika itu hidup berpuak-puak dan berpecah-pecah. Pergaduhan dan peperangan sering tercetus antara kabilah kerana merebut harta dan puasa. Ini yang pertama. Keadaan masyarakat Mekah dulu. Banyak puak-puak. Antara puak-puak yang terkenal ialah kita gelarkan dia ada Bani Hashim, okey, Bani Taim, Bani Zuhrah, Bani Makhzum, Bani Sa'ad, Bani Adi, Bani Asad, Bani Abdul Syam dan macam-macam lagi. Asalnya, dan semua bani-bani ni memang berasal daripada datuk dia itu Quraisy itulah, daripada Quraisy Fihr itu. Okey. Yang kedua, berkenaan masyarakat Mekah, kepercayaan dia. Kehidupan masyarakat Arab ketika itu menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyembah berhala. Mereka percaya berhala adalah tempat memohon pertolongan. Mereka juga percaya kepada perkara-perkara khurafat. Dekat keliling Kaabah tu dulu, masa Nabi Muhammad SAW, masa dia datang balik Mekah, masa dia dia dengan masuk Mekah dan berjaya tawan Mekah semula, Islam berjaya kuasai Mekah. Masa Nabi masuk Mekah, tak kira 300 lebih patung berhala yang Nabi hapuskan. Nabi hancurkan dalam 360 kot. 360 patung berhala yang Nabi pecahkan masa Nabi masuk Mekah tu. Banyak kan? Banyak, nak dikatakan banyak. Banyakkan pahala patung-patung ni. Okey, yang ketiga, cara hidup. Mereka suka minum arak, berjudi, berbohong dan menilik nasib. Mereka juga membunuh anak perempuan. Inilah amalan rutin harian orang masyarakat Arab Jahiliyah dulu. Semua benda yang tidak baik, yang tidak patut dibuat, yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Disebabkan itulah keadaan masyarakat macam ni, sebelum Nabi dilantik menjadi Rasul, Nabi tak selesa dengan keadaan masyarakat Arab. Nabi pergi duduk bersendirian, pergi naik Gua Hira, duduk di situ. Dia nak elak, nak elak keadaan macam ni. Dia duduk bersendirian di Gua Hira. Baiklah murid, kita pergi kepada yang kedua. Kepribadian Nabi Muhammad SAW sebelum menjadi Rasul. Yang pertama, Nabi seorang yang amanah. Terkenal dengan sifat amanah sehingga diberikan kepercayaan menguruskan perniagaan Khadijah. Siapa Khadijah? Isteri Nabi Muhammad SAW. Nabi sebelum berkahwin, Nabi sudah bekerja dengan Siti Khadijah. Khadijah tertarik dengan sikap Nabi yang amanah, yang jujur. Dan murid-murid ingat, Nabi bila berniaga sentiasa, maknanya selalu untung. Dia berniaga disebabkan niaga dia selalu untung. Dengan jujur itu, dia berniaga selalu untung. Okey, yang kedua, sentiasa bercakap benar dan adil. Nabi Muhammad SAW tidak pernah berbohong dan pilih kasih. Sifat terpuji ini menyebabkan baginda diberi kepercayaan mengadili perbalahan antara kabilah ketika meletakkan Hajarul Aswad. Ini salah satu peristiwa penting pada zaman Nabi, yang menyebabkan orang Arab semua hormat Nabi. Dia yakin apa Nabi cakap betul.
Nabi memang seorang yang sangat baik. Okey, seterusnya. Yang ketiga, tidak suka membuang masa. Okey. Sejak kecil lagi hidup baginda terisi dengan perkara berfaedah. Baginda sangat rajin membantu Halimatus Sa'diyah, ibu susuannya menggembala kambing. Ini semasa dia dijaga oleh Halimatus Sa'diyah di perkampungan Bani Sa'ad. Dia dah pandai berdikari dah. Daripada kecil Nabi Muhammad SAW sudah pandai berdikari, sudah pandai menguruskan diri dia. Okey, seterusnya yang keempat, penyantun. Baginda sentiasa berbanih muka dan berlemah lembut dalam percakapan. Sikap baginda ini sangat disenangi dan dihormati ramai. Baginda juga terkenal dengan sikap pemaaf dan dermaan. Inilah sikap yang patut kita ikut. Seterusnya murid-murid, muka surat 117 yang ketiga. Okey. Bagaimana kepribadian Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi penentangan masyarakat Mekah? Bagaimana? Sebab bila mana Allah mula menyuruh Nabi berdakwah. Nabi berdakwah kepada kaum Quraisy, macam-macam perkara yang Nabi hadapi. Sekarang kita tengok sama-sama. Yang pertama, Nabi sentiasa sabar dan tabah. Abu Lahab, bapa saudara Nabi Muhammad SAW, dan isterinya menentang dakwah baginda. Mereka menggelar Nabi Muhammad SAW sebagai pendusta. Namun baginda tidak patah semangat dan sentiasa berbuat baik kepada mereka. Tengoklah, ini sikap terpuji Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, berpendirian teguh. Nabi Muhammad SAW ditawarkan harta yang banyak jika menyembah berhala. Baginda menolak tawaran tersebut dengan tegas dan meneruskan dakwah dengan tegas, dengan cekal. Ini yang berlaku apabila orang Quraisy dah tak tahan sangat. Maknanya Nabi SAW tetap juga menyebarkan Islam. Dia jumpa Nabi, dia minta Nabi. Lepas tu Nabi terus cakap kepada dia orang, turunlah surah apa? Surah Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca dekat orang Quraisy. Allah beritahu ayat ni. Qul ya ayyuhal kafirun. Surah yang memberitahu bahawa Tuhan aku, Tuhan aku, Tuhan kau, Tuhan kau. Dia orang tak boleh sesuka hati menyuruh Nabi Muhammad sembah Tuhan dia. Okey, seterusnya yang ketiga, bijak merancang. Baginda diperintahkan Allah berhijrah ke Madinah ketika Abu Jahal dan sekutunya merancang membunuh Nabi Muhammad SAW. Baginda memilih jalan ke selatan untuk ke Madinah, walaupun Madinah terletak di utara Mekah. Untuk mengelurkan musuh sampainya di Madinah, baginda merancang usaha dakwah yang lebih luas. Ini alhamdulillah. Maknanya sampai di Madinah dakwah Nabi berjaya, dan ini disebabkan, kalau murid perhati kisah hijrah ke Madinah, hijrah Nabi Muhammad daripada Mekah ke Madinah, kita dapat tahu bagaimana bijaknya Nabi merancang strategi untuk mengelak orang, mengelak ketika Nabi diserang di tempat tidur, bagaimana Nabi bersembunyi, cari tempat persembunyian, bagaimana Nabi mengelak diekori oleh orang Quraisy yang mengejar Nabi. Baiklah murid-murid. Okey, yang terakhir sekali dan ialah bagaimana cara kita nak mengamalkan akhlak Nabi Muhammad SAW. Okey. Okey, ini kesan dia. Kesan sekiranya kita ikut apa hidup Nabi. Hidup daripada kecil, kita contohi apa yang Nabi buat. Yang pertama, murid-murid akan disayangi oleh ibu bapa, disenangi guru, rakan-rakan dan taulan. Okey, yang kedua, permusuhan dapat dihindarkan sebab kita sentiasa jadi pemaaf. Contohi sifat Nabi, seorang yang pemaaf. Yang kedua, hidup aman dan damai. Kita tenteram, tak pernah nak fikir benda lain. Bila kita ikut Nabi, contoh Nabi, sentiasa fikir nak buat baik dengan orang lain. Dan yang terakhir sekali, rahmat Allah memayungi kami. InsyaAllah Allah akan sentiasa merahmati hidup kita sampai kita mati, dan insyaAllah kita akan masuk syurga. Baiklah murid-murid, rumusan pembelajaran kita pada hari ini ialah kita hendaklah meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW supaya hidup kita bahagia dan dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah murid, yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala,
Yang kurang itu adalah kelemahan ustaz sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.